أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Minggu lepas kita cerita akhir-akhir dia tu, Bani Israel ni, mereka ni orang yang tersesat. Maka orang yang tersesat ni perlukan kepada tarbiyah daripada para anbiya. Dan diumpamakan orang yang tak ada tarbiyah ni seperti pokok-pokok yang tumbuh di Sahara, di padang pasir yang tak terkawal, tiada yang menjaganya, tumbuh dengan duri-durinya. Jadi perlukan kepada pengislahan. Islah itulah Allah pilih Nabi Musa alaihissalam berpandukan kepada hidayah, iaitu kitab. Kitab yang akan diberikan kepada Nabi Musa untuk membetulkan Bani Israel itu ialah At-Taurat. So tajuk dia sekarang ni ialah At-Tauratu. Kitab Taurat. Wa aradallah. Waw permulaan tidak diterjemahkan. Arada. Aradallahu, Allah ingin. Alla yadhi'a. Agar tidak dha'a binasa. Asalnya mana hilang. Juga digunakan untuk mana? Binasa. So Allah tidak ingin Bani Israel binasa. Allah ingin agar tidak binasa Bani Israel. So Allah ingin supaya Bani Israel tidak binasa. Kama sebagaimana dha'at binasanya umat-umat yang bighairi, yang tanpa, umat-umat yang tanpa kitab, umat-umat yang tidak memiliki kitab, dan juga hudan, dan juga petunjuk daripada Allah. Hudan minallah, kitab minallah, hudan minallah. So umat ni manusia ni. Ummatun, jamak dia umamun. So jamak ni kita nama jamak jenis yang tak ada waw nun ni jamak taksir. Jamak taksir hukum dia muannas. So boleh jadikan muannas ini. Dha'at. Boleh juga kita pakai dha'a. Sebab dia mana manusia. Dha'a umamun bighairi kitabin. Wa arada. So, arada always pakai an untuk kata kerja. Seperti bahasa Inggeris, want to. Itulah sini pakai an. Wa arada, Allah ingin alla yakhbitu. Khabata. Khabata yakhbitu. Khabata yakhbitu ni jalan tak tentu hala. Jalan tu tak tentu hala. Allah ingin agar Bani Israel tidak berjalan secara tak tentu hala. So Allah ingin agar Bani Israel tidak berjalan tanpa matlamat. Seperti mana berjalannya khabta. Seperti mana berjalannya khabta, berjalannya ashwa'a. Ashwa' unta yang mata dia tak nampak. Unta yang dah buta. Ataupun mata dia dah kelabu-kelabu. So bila dia berjalan dulu, bila dia berjalan, semestinya dia tersepak kan. Sepak benda apa-apa saja yang ada di depan dia, dia langgar. Jadi macam Bani Israel lah. Apa-apa saja hukum, langgar. Sebab dah tak nampak. Hidayah tak ada. Hidayah sudah tiada. Bahasa ni tinggi ni. Ungkapan macam ni
nak cerita tentang kalau seorang tu tersesat, jalan tak tentu hala, pilih jalan yang tak tentu hala. Guna perkataan khabata, jalan tak tentu hala seperti mana tak tentu halanya unta yang buta ataupun unta yang penglihatan dia sudah kabur. Orang kata masyarakat jahiliah kan. So mereka ini masyarakat jahiliah yakhbituna khabtal ashwa. Orang yang tersesat je kita guna perkataan ni, jalan sesat, melanggar peraturan. Jadi Allah inginkan agar Bani Israel itu tidak berjalan seperti mana berjalannya unta yang hilang penglihatan, di mana dia berjalan melanggar semua benda. Kama, sebagaimana khabatat, tersesatnya, sebagaimana berjalan dengan sesatnya umamun, ataupun sebagaimana melanggarnya umat-umat yang terdahulu, seperti berjalannya ashwa'a, unta yang buta. Okey, ini kan la yakhbitu khabta ashwa. Yakhbitu khabta ashwa, berjalan tanpa hala tuju, tanpa matlamat. Khabta ashwa seperti berjalannya unta yang cacat penglihatan. Ashwa. Ashwa tu nama unta dah, unta yang cacat. So dia punya muzakkar dia aksya. Wazan antara wazan yang kecacatan kan, dia macam wazan isim tafdhil juga, af'alu. Tapi dia punya muannas lain, fa'la'u. Kalau isim tafdhil, muannas dia fu'la. Kalau kecacatan, fa'la'u. Jadi sini Aisha yang cacat matanya akan jadi ashwa. Ashwa. So ashwa fa'il kepada asya. Ashwa muannas Aisha, yakhbitu khabtal ashwa, yatasarrafu ala ghairi ilmin wala basiratin. Raqibal ashwa sara fi amrihi ala ghairi hudan wala basira. Tapi sini dia tak tunjuk lah. Ashwa tu asalnya unta betina. Unta betina yang cacat mata. Asyaya ni kan blind, aimless. Ada satu tu dia sebut unta. Ni Ashwa. Tengok ni kan. Ashwa, she camel. A she camel that sees not before her. Tak boleh tengok apa-apa depan dia. Ataupun yang dah lemah penglihatan. So dah ma'ruf dah, itu adalah naqah. Sebab tu ambil mu'annas tu. Kenapa dia tak ambil Aisha, dia ambil Ashwa? Sebab dia naqah, she camel. Mungkinlah asal cerita dia nya, asal nak jadi perumpamaan ni, so orang Arab tengok, oh unta betina tu mata tak nampak kan, berselerak habisnya, baku-baku depan orang jual tu habisnya sepak kat dia. Jadi orang pun lama-lama guna itu sebagai perumpamaan. Amarallahu, Allah telah memerintahkan Musa. Amarallahu Musa bi. Biasanya pakai amarah pakai bi. Bila ada an boleh dihilangkan. So amarallahu Musa bi an yatatahhara. Sebab Allah nak bagi Taurat ni kan. So Allah mahukan Musa agar mensucikan diri dia dulu, bersihkan diri dia dulu. Amarallahu Musa an yatatahhara. Tatahhara yatatahharu tatahhuran. Asalnya yatatahharu. Ada an sini yatatahhara. So Allah ingin Musa agar dia mensucikan diri dia dulu. Membersihkan diri dia. Mandi-mandilah semua ni kan. Bersihkan. Nombor satu. Nombor dua, an lagi. Amarallahu, Allah memerintahkan Musa an yasuma. So an yasuma berpuasa. Yasumu akan jadi yasuma kanaan. Allah inginkan Musa agar bersuci, mensucikan diri dia dan berpuasa selama salasina yauman. 30 lah.
Kalau salasuna ni 30. Salasuna 30. Tapi kalau selama, kalau kita kalau kita maksudkan selama, kena baca salasina. Kalau 30 saja, 30 saja, tak ada maksud selama, guna salasunya. Berpuasa selama salasina. Ini kita panggil zarah lah. Kalau zarah tu kena tambah pada ke, selama ke, nak menunjukkan masa tu. Yasuma salasina yauman. 30 hari. Bahasa Arab kalau puluh-puluh kan, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So dia pakai singular ni. Singular dengan nasab. Kalau 30 qalamun. Pensel. Kena baca salasina qalaman. Kalau kereta kan, sayyaratun. Kalau 30, salasina sayyaratan. Singular, nasab. Ini tamyiz, kita panggil tamyiz. Tamyiz dia, yang sini kan tak jelas 30 tu apa benda. So penjelas tu kita panggil tamyiz. Jelasnya yang 30 ni bukan benda lain, tapi hari. 30 hari. Allah telah memerintahkan Musa untuk bersuci dan puasa selama 30 hari. Summa. Kemudian, tengok summa ni, dia atas daripada sini lagi lah. Summa an ya'tiya. Kemudian, dia datang kepada. Summa ya'tiya. Yang ni, amarallahu Musa an ya'tiya. Sebab ada summa ni. Summa ni macam waw je. An ya'tiya agar datang ke Turi, bukit. Sina yang dinamakan Sina. Bukit Sina, Gunung Sina. Hatta sehinggalah nanti Allah akan kallama yukallimu, bercakap. Kallama yukallimu. So hatta macam an juga akan menasabkan fi'il mudhari'. Bagi hadapan akan baca bagi fathah. Sehinggalah Allah akan yukallimahu, akan bercakap dengannya. Sehinggalah akan bercakap dengannya Rabbuhu, Tuhannya. Ini fa'il dia. Sehinggalah Tuhannya akan bercakap dengannya wa yatalaqqa, sehinggalah nanti dia akan yatalaqqa, menerima. Talaki ni artinya menerima. Menerima daripada guru. Talaki. Tapi oleh kerana orang dah baca kitab depan tu guru lah, jadi talaki tu baca kitab depan tu guru. Asalnya mana talaki ni je lah. Menerima. Dia talaki tak talaki. Dia bertemu tak dengan tu guru ataupun tak bertemu. So bertemu dia mestinya menerima. Wa yatalaqqa, dan dia akan menerima, sehinggalah nanti dia akan menerima kitaban, satu kitab, a book. Ini singular kan? A book, yakunu, yang akan menjadi. Kana yakunu. Yang akan menjadi, buku itu akan menjadi, kitab itu akan menjadi lahum, untuk mereka. Lahum. Bila ada alif lam, gunakan bagi dhammah. Lahumul iman. Kitab yang akan menjadi untuk mereka sebagai imam, sebagai panduan, sebagai ketua, sebagai pemimpin, pembimbing. Ini khabar kana lah ni. Khabar kana. Isim kana dah ada dalam ni dah, huwa. Rujuk kepada kitab. Ikhtara yakhtaru, memilih. Ikhtara Musa telah memilih min, dalam kalangan qaumihi, kaumnya. So pilih tu seramai sab'ina. Yang ni sab'ina bukan selama. Yang ni maf'ulun bih kan. Pilih 70. Pilih 70. Select kereta, select ni, select tu, select ni kan. Select benda tu. So benda tu jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih pun baca dengan sab'una tu jadi sab'ina.
70. Sab'una. Sab'ina tengok. Rajulun tadi. Baca dia rajulan. 70 orang lelaki yang yakunu. Kana yakunu tadi. Yakunu ni akan jadi kan. So yakunu mereka akan jadi. Yang ni kitab ni akan jadi. So mereka akan jadi minasyahidina, di kalangan orang-orang yang akan menjadi saksi, syahidun. Min itu di dalam kalangan. Mereka akan jadi dalam kalangan orang yang bersaksi ke atas. Bersaksi ke atas seperkara itu. Ala zalika. Atas penerimaan kitab. Nanti orang kata Musa ni pergi ambil kitab ni, ambil mana tak tahu, tak ada saksi kan. Sebab Bani Israel ni ke banyak persoalannya. Buat apa saja, ada saja yang dia cari helah. So Musa pilih 70 orang bawa bersama dia yang akan jadi saksi. Sepatutnya ayat dia kena syahidina ala zalika. Sebab syahidah ni saksi ke atas. Menyaksikan, menjadi saksi kepada lah. Yang mereka akan menjadi di kalangan orang yang menjadi saksi kepada perkara itu. Penerimaan Taurat. So oleh kerana nak tekankan perkara itu yang utama, so kita letak dah depan. Sini. Ala zalika. So nak kena pandai lah. Kita tengok syahidah kan. Kalau syahidah mesti dia pakai ala. Syahidah menjadi saksi kepada. Arab guna menjadi saksi ke atas. Syahidah, tengok. Syahidah ala. Syahidah ala. Witness kepada satu dokumen ke apa-apa. Ataupun, tadi kan, persaksian di atas perkara tersebut. Li'anna, kerana Bani Israel. Kerana Bani Israel ni jenis qaumun. Satu kaum yang juhdun. Jahidun. Jahidun jamak dia juhdun. Yang selalu mengingkari, selalu menolak. Selalu menolak perintah. Jahid. Yang menolak kebenaran. Asalnya menolak ajalah. Tapi dalam konteks kita ni, menolak kebenaran. Hakikat kebenaran. Hatta Nabi tu. Kan Nabi Musa. Nabi dari orang bertahu Nabi. Itu bezanya para sahabat dengan Nabi. Taat. Melainkan keadaan sikit-sikit yang kadang-kadang tu tak puas hati lah apa semua kan. Tapi lepas tu jangan-jangan sangat di kalangan para sahabat berlaku di zaman Nabi kan. Kadang-kadang tak puas hati apa semua tu kan. Tapi lepas tu menangis-nangis pula lah minta maaf. Tapi Bani Israel tak. Macam ada selalu aja. Waqala. Jadi Musa nak bawa 70 orang tu untuk yang lain, baki yang lain lagi, disuruhnya Nabi Harun agar menjaga mereka. Waqala, dan berkatalah Musa li kepada akhihi, his brother. Kepada his brothers ni bukan brother hakiki lah kan. Maknanya orang Arab ni akhi-akhi ni, akhun ni, brother ni. Brother hakiki pun dia kira brother yang ada pertalian saudara pun diambil kira. So li akhihi iaitu Haruna. So sini ukhlufni. Fi'amar dia ukhlufni. Kalau sambung Haruna khlufni. Khalafa yakhlufu. Menggantikan. So ukhlufni, gantikan aku. Jadilah pengganti aku. Fi qaumi. Dalam kaum ni. Artinya dalam kaum, dalam menjaga kaum ni. Dalam menjaga kaum aku ni. Dan kamu kena aslaha yuslihu. Kamu kena islahkan. Aslaha. Kita kira beruntung jugalah. Zaman tahun 80 ni banyak orang guna istilah islah. Sekarang ni dah ma'ruf dah. Islah maknanya membaiki, menjaga. Wa aslih, dan islahlah mereka. Islahlah
Maknanya perbaikilah mereka kalau mereka buat kesilapan. Wala tattabi ittaba'a yattabi'u. Ittiba'. Wala tattabi, don't. Jangan kamu mengikuti. Sabil, jalan. Al-mufsidin, orang-orang yang melakukan kerosakan. Mufsidun. Jamak dia mufsiduna. Jar dengan majrur, mufsidina. Li'anna, kerana. Ini ayat Al-Quran sampai sini ke sini. Li'anna al-jama'ata, kerana satu kelompok ni, kelompok jamaah, la budda semestinya, laha bagi jamaah itu, memiliki, min ni tambahan, memiliki imam, memiliki ketua. So kalau la budda ni kan, selalulah kita bercakap kalau mula-mula belajar bahasa Arab, bercakap speaking, la budda, kamu mesti, la budda an tata'allama al-lughah al-arabiyyah li'annaha lughatul Quran, la budda, dan ustaz selalu cakap, la budda kan. Asalnya, la budda maujudun. So, maujudun dia buang. Buddha tu jalan keluar. Jalan keluar. So la ni tiada sebarang. La yang bermakna tiada sebarang. Tiada sebarang jalan keluar. Tak boleh nak jalan keluar, tak ada dah. Mana mesti dah. Mesti buat something yang lain. Jalan keluar tak ada dah. So belajar bahasa Arab ni, dia kata mesti dah. Maknanya tak ada jalan keluar dah untuk escape. Kena belajar. Dalam kelas kan. So la budda maujudun. Tiada jalan keluar yang ada. Tiada jalan keluar yang ada. So la budda maujudun min imamin. Kalau konteks kita sekarang ni tambahlah. Min imamin laha. Ayat dia sepatut gitu. Tiada sebarang jalan keluar yang ada. Yang ada. Yang ada yang dimaksudkan tu ialah ketua. Ketua tu ialah milik jemaah tu. Laha tu artinya milik jemaah. So min ni kepunyaan maujud. Laha ni menyifatkan imam. So iman yang macam mana? Iman yang dia tu milik jemaah tu. Laha. Ini sifat kepada imam. Yang ni khabar kepada Buddha. Yang ni khabar kepada la. Buddha isim la. Sara Musa. Sara yasiru. Berjalanlah Musa li ke, ataupun untuk jalan ni untuk pergi ke. Sara Musa li. Musa berjalan ke miqat. Miqat. Miqat ni ada dua makna. Satu tempat. Tempat janji ataupun masa janji. Kita ni tempat lah kan. Limiqati Rabbi. Pergi ke tempat yang dijanjikan, miqat. Oleh Rabbi. Oleh Tuhannya. Turusina tadi. Walakinnahu, tetapi hassahu asyauku. Hatta yahussu. Mendorong, menggesa. Asyauku, keinginan yang kuat. Kerinduan yang amat sangat. Asyauk. Tetapi kerinduan yang amat sangat, keinginan yang amat sangat telah menggesa, telah mendorong Musa tadi, telah mendorongnya ke asyauk, bukan asyauk, keinginan ataupun kerinduan kepada ni, ila rabbih. Akan tetapi asyauku ila rabbih, kerinduan kepada Tuhannya, hassahu, telah mendorongnya. Jadi apa hasilnya? Fa, lalu dia pun ta'ajjala ya ta'ajjalu, bersegera, cepat. Wasabaqa yasbiqu, dan dia sampai awal. Sabaqa yasbiqu, dia sampai
awal. So dia sampai awal di ila At-Turi, di Bukit Sina, ataupun sampai awal ke Bukit At-Tur, Tur Sina, ke bukit itu. Allah pun berkata kepada Musa, qala Allahu ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ma apakah yang a'jala yu'jilu, mempercepatkan kamu. Apakah yang mempercepatkan kamu an, daripada, sini kena tambah, daripada membawa qaumika, daripada membawa kaum kamu. Kan janji tadi 70 orang, kamu janji nak bawa 70 orang. Tiba-tiba kamu dulu datang. An di sini maknanya kita separate lah. Sebab an ni kan dia melintasi ya. Makna an ni dia mengatasi. So dia datang, dia mengatasi kaumnya, tinggalkan kaumnya. Apakah yang mempercepatkan kamu sehingga kamu meninggalkan kaum kamu? Ya Musa, wahai Musa. Jawab Musa. Qala Musa, hum, mereka itu ala asari. So ala asari, mengikuri aku, duduk belakang. Asar artinya kesan. Kesan tapak kaki tu. Terjemahan lafzi dia, mereka di atas kesan-kesan aku. Kesan-kesan tapak kaki aku. Artinya mereka mengikuti aku daripada belakang. Wa ajiltu, dan aku cepat datang. Ajiltu, cepat datang. Ilaika, kepada kamu. Rabbi, ya Tuhanku. Ya Rabbi. Quran biasanya buang ya tu. Ya ni pun buang, ya ni pun buang. Tinggal Rabbi aja. Aku cepat datang kepada engkau, ya Tuhanku. Li, agar supaya kamu tarda, kamu please dengan aku. Kamu supaya agar engkau meredai aku. Agar engkau menerima aku. Menerima apa? Menerima aku ni begitu, menerima aku punya kesungguhan. Kesungguhan untuk bertemu dengan kamu. Ini kan benda baik kan? Datang awal. Benda baiklah datang awal. Mari kelah awal kan? Benda baik. Sini apa saya tulis? Cepat datang, menerima, agar kamu menerima amalan aku yang bersungguh-sungguh ini. Agar kamu menerima. Sini amalan lah. Amalan aku yang bersungguh-sungguh ini. Wa amarahu Allah an yutimma miqata rabbih 40 lailatan. Dan Allah memerintahkan Musa agar yutimma, atamma yutimmu, menyempurnakan. Atamma yutimmu, ada ani baca yutimma. Allah memerintahkan Musa agar yutimma, menyempurnakan miqata rabbih. Tadi tempat kan, miqat. Tempat janji, dia pergi ke tempat. Yang ni masa dah pula. Sebab janji tu 30 hari. Wa amarahu Allah an yutimma miqata rabbih 40 lailatan. 40 hari. 40 lailah. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Asalnya wa wa'adna Musa 30 lailatan. So kami berjanji dengan Musa tu 30 hari. Kemudian wa atmamnaha. So kami nak sempurnakan 30 hari itu tambah bi ashrin, dengan 10 hari lagi. Lalu sempurnalah 40 hari. Saya dulu kan, masa dulu India, saya niat saya nak keluar ni 10 tahun. 10 tahun nak keluar, 10 tahun nak belajar. Lepas tu bila dah gelincir tu, lebih lagi tu kan, rasa seronok dulu lagi. Tak apalah, jadi macam Musa tambah lah. Tambah Musa tambah lagi 10.
Saya tambah lagi 5, 15 tahun. Kalau kita belajar tempat-tempat yang tak ada ni kan, tak ada sekatan macam tu kita tak tension sikit. Kalau kita duduk universiti kau dia dah timing tu dah ada dah. Bachelor berapa. Madrasah dia tak kisah sangat. Kelas-kelas tu dia buat just nak suruh habis je. Tapi kamu nak duduk lama-lama pun tak kisah sangat. Asal belajar, nak belajar je dia bagi. Cabangan ni banyak sangat kan. So kadang kita pergi tua-tua tak hafal Quran. Tengok semua orang hafal Quran. Tak ada orang tak hafal Quran. Dia bukan orang Arab pun, orang ajar biasa. Yang pada budak kecil, yang tua. Dalam kelas saya, kelas mana-mana kelas saya, kami dulu. Tak ada budak yang tak hafiz. Semua hafiz belakang. So, tak malu kita. Jadi semangatlah kita pun tengok suasana semangat. Lepas maghrib tengok dia orang semua dia ulang-ulang Quran je. Yang dah hafal tu dia ulang-ulang Quran lepas maghrib. So yang baru nak hafal pun tengah menghafal lepas maghrib tu nampak suasana lepas maghrib tu sangat-sangat nampak lah. Dia orang tak buat benda lain, baca Quran je lepas maghrib. So kita pun semangat lah kan. Nak hafal juga tu, tapi tua ni kan, macam mana. Itu jadi lama-lama. Biarlah kata, kalau kita ikut ni, nak duduk banyak ni, tak tercapai lah hasrat tu. Biarlah banyak mana pun. Hafal lah macam mereka nak. Tak hafal juga. Wasala yasilu. Maka, dan wasala sampailah Musa ila turi Sina'a. Sampailah Musa ke bukit Sina. Lalu kallama yukallimu tadi bercakap. So kallamahu rabbuhu, maka Tuhannya bercakap dengannya. Cakaplah. Kemudian digambarkan lagi bercakap macam mana? Wa naja, berbisik-bisik. So naja. So Tuhannya berbisik-bisik dengannya. Plus ini hu. Najahu. Kalau gabung kan kena ada alif. Najahu. Dan Tuhannya berbisik-bisik dengan dia. Wa qarraba yuqarribu, mendekatkan. Wa qarrabahu. Musa, buang kamu punya kasut tu, datang dekat dengan saya. Qarrabahu. Wa adnahu, dan mengalu-alukannya. Adna, mengalu-alukan. Satu makna mengalu-alukan, satu makna sama dengan qarrabah, mendekatkan. So kalau kita nak bezakan, mendampingkan, lebih dekat lagi. Fazadahu dzalika syauqan. Hal yang demikian tu, perkara itu, maknanya Allah layan dia tu telah menambahkan zada. Maka perkara itu telah menambahkan kepadanya syauqan, keinginan, kerinduan sangat nak jumpa dengan Tuhannya. Kalau boleh tengok lah, katakan ni boleh bercakap dah ni. Kalau boleh tengok, lagi bagus. Faqala, lalu dia pun berkatalah Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ara yuri, memperlihatkan. So fi amal dia, ara yuri, ari. So ari, perlihatkan ni kepada aku. Kalau maknanya perlihatkan diri kamu. Nescaya anzur, nescaya aku akan dapat lihat. Ilaika, kepada engkau. Aku dapat lihat engkau. Aku dapat memandang kepada engkau. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui. Alima ya'lamu anna, bahawa Musa yastati'u, mampu. So, la yastati'u, tidak mampu. Zalika, akan perkara yang demikian. Artinya tidak mampu perkara itu. Tidak mampu melihat Tuhan. Melihatnya. Li'anna, kerana Allah, li'anna menasabkan isim selepas dia. Li'anna Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar.
Absar, pandangan. Basarun. Yang maksud dia absar. Pandangan, penglihatan, la tudriku, tidak akan dapat melihatnya. So, adraka dalam bahasa Arab ni banyak makna dia. Mencerap sesuatu. Memahami sesuatu, adraka. Memahami, adraka. Melihat, adraka. Kalau pengajian ilmu mantik, banyak guna idrak. Sebab nak lihat dengan akal, lihat dengan mata, lihat, memahami, idrak. So pakai idrak. La tudrikuhul absaru, penglihatan tidak akan dapat melihatnya. Wa huwa, dan dia yudriku, dapat melihat mata manusia. Mana diri manusia tu? Al-absar. Al-absara, adraka mana melihat, meliputi, mengetahui. La tudrikuhul absar, penglihatan sini, penglihatan manusia lah. Di dunia ni. Sekarang konteks di dunia. La tudriku, tidak dapat melihat, hu tu, nya. Wa huwa yudrikul absar, dan dia mengetahui hakikat penglihatan manusia. Kena tambahlah. La yudriku hakikatan penglihatan manusia. Ini hakikat penglihatan manusia yang lemah itu. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus pengetahuannya. Maha mengetahui, al-khabir. Maha mengetahui. Kalau latif saja ni haluslah. Khabir tu mengetahui. Bila masuk alif lam ni untuk Allah jadi maha. Maha mengetahui, maha halus, maha mengetahui. Wa innal jibala, sesungguhnya gunung ganang, la tastati'u, tidak mampu, an tahmila, memikul. Hamala yahmilu, tahmilu, ada an tahmila. Gunung ganang tidak mampu, tu lah sini kan, able to, so tidak mampu untuk memikul kalamahu, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Gunung ganang tak boleh nak terima Quran tu. Apatah lagi nah, fadlan an nurihi. Fadlan an ni apatah lagi. Ataupun apa lagi. Gunung ganang ni tak mampu nak pikul kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi nak memikul nurihi, cahayanya. So, bukit pun tak mampu, dia kata. Apatah lagi tak mampu nak dengar kalam Allah. Apatah lagi nak menanggung cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah kata dalam Quran, "Lau anzalna", kalaulah kami turunkan. Anzala yunzilu, menurunkan. Hadzal Qur'ana, Quran ini, ke atas ataupun kepada jabalin, bukit, la nescaya, ra'aita, kamu akan melihat, hu, bukit itu, gunung itu, khashi'an, tunduk, mutasaddian, pecah. Tunduk maknanya kan bukit nampak hebat kan. So sekarang ni bukit pun nampak moyok dan pecah, mutasaddian. Min dalam bahasa Arab boleh banyak makna, sini mana kerana. Kerana khasyati, takut kepada Allah. Min khasyatillahi, kerana takut kepada Allah. Tunduk ataupun merasa hina. Tasaddi'an, pecah, terbelah. Faqala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Musa, lan tarani, lan sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan kamu melihat aku. Lan tarani, kamu, sini kamu kan. Kamu sekali-kali tidak akan melihat aku. Walakin, tetapi, unzur, tengoklah. Sambung, walakin unzur, akan tetapi lihatlah, ilal jabali, tengok kepada bukit itu yang depan kamu tu. Fa, maka, in, jika, asalnya in, tapi sebab sini bertemu dengan hamzah wasal, jadi dihidupkan. Fa in istaqarra, remain.
kekal. Fa inistaqarra, kalau dia masih lagi kekal, makanahu, di tempatnya. Kan tadi saya katakan kalau benda tu melibatkan, kalau kalimah tu melibatkan tempat, menerangkan tentang perbuatan, so padalah kan, so pada tempat itu. Kalaulah bukit itu kekal pada tempatnya, di tempatnya, di tempatnya, makanahu, ini zaraf lah, baca bagian atas, fa, maka saufa, kamu akan tarani. Ini akan lah, saufa. Tarani, melihat aku. Kamu akan dapat melihat aku. Tengok bukit tu. Falamma, maka lamma, tak kala. Tajalla rabbuhu. Tajalla, menunjukkan, menzahirkan. Tajalli, tasawuf, tajalli. Tajalli cahaya. Falamma tajalla rabbuhu. So apabila Tuhan menzahirkan diri dia, maksud sini ialah cahayanya, lil jabali, kepada gunung itu, ja'alahu, dia lalu dia menjadikan, ini falamma ni, makalah tak kala Allah tajallikan, Tuhannya tajalli kepada bukit tu, maka dia menjadikan bukit itu, ja'alahu dakka, pecah, terburai, hancur. Dakka, hancur. Wa kharra, dan rebahlah Musa. Kharra, rebahlah Musa. Kharra Musa, rebah dalam bentuk apa tu? Sa'iqa, pengsan. Sa'iqa pun digunakan untuk mati. Rebah, pengsan. Dalam keadaan ni, hal. Nasab kena halun. Falamma, maka tak kala, afaqa, ni afaqa, sedar daripada pengsan. Digunakan afaqa. Dalam kitab fiqh banyak kan, hukum orang yang pengsan ni. Macam mana? Falamma afaqa, apabila Musa sedar daripada pengsan dia tadi, qala, lalu dia pun berkata, mengucapkan, subhanaka, maha suci engkau daripada segala kecacatan. Maksudnya Musa ingat Tuhan itu macam makhluk ke, boleh tengok gitu. Maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Sekarang ni aku tubtu taba, bertobat. Tubtu, aku sekarang ni bertobat kepada engkau. Tubtu ilaika, kerana minta perkara yang tak disuruh. Dia rasa berdosa. Tubtu ilaika wa ana, dan aku sekarang menjadi awwalu, the first of al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Sekarang ni aku orang yang pertama beriman dengan engkau sungguh-sungguh. Kena tambahlah di zamannya tu. Orang yang pertama beriman di zamannya. Tahu kan dia yang first, orang yang di kalangan mukmin dia yang first sebelum ni. Qala, Allah pun berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni, sesungguhnya aku, istafa, memilih, ataupun istafa, memilih, melebihkan. Satu boleh bermakna memilih, satu boleh makna melebihkan. Tu istafaituka, aku telah melebihkan engkau ala nas. Ala digunakan untuk mana? Mengatasi. Mengatasi ni berbanding dengan. So aku melebihkan engkau mengatasi ataupun berbanding dengan manusia yang lain. Bi, dengan sebab, basababiyah, dengan sebab risalati, dengan sebab risalah yang aku berikan kepada kamu ni. Wa bi kalami, dengan sebab bertuturnya aku dengan engkau. Bi kalami. Fa, maka dengan sebab nikmat ni, khus, peganglah, ambillah, ma, apa yang, atan,
berikan. Ataitu, ataitu. Aku ni. Yang apa yang aku beri, yang aku berikan kepada engkau. Ma'ataituka. Wa kun and be. Jadilah engkau. Min, dalam kalangan asyakirina. Orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang berterima kasih. Dalam agama ni berterima kasih nantinya makin banyaklah memberikan ketaatan kepada Tuhan. Akhadha Musa. Musa pun mengambil. Allah janjikan ambil kitab tadi kan. Alwaha. Alwah. Maknanya dalam bentuk tablet. Papan. Taurah dalam bentuk tablet. Papan. Ambillah Musa papan-papan itu. Wa fiha, dalam papan itu artinya papan yang bertulis tu, fiha, di dalamnya ada kullu, every, ma yahtaju, apa yang Bani Israel perlukan. Arab ni nak kena ada ilaihi lah, sebab dia ni kaedah. Sebab ma ni dia kena ada dhamir. So kalau kita everything kita nak terjemah, jadi bahasa kita jadi tonggang langang, jadi rusak. Tapi kalau kita nak tahu grammar tu, kita kena terjemah satu-satu lah. Tapi kalau nak faham tu dah tak boleh. Buat macam tu, kalau tidak jadi bengong lagi. Dalam tu ada setiap perkara yang diperlukan oleh Bani Israel aja. So ilaihi tak perlu diterjemah dah. Sebagai mau'izatan. Ini tamyiz. Sebab kita tak tahu ni apa yang diperlukan oleh Bani Israel kan. So penjelas tadi ialah yang inilah penjelasnya. Apa benda? Mau'izatan. Iaitu pengajaran, peringatan. Wa tafsilan, dan pendetilan. Li, bagi, kulli, setiap syai'in. Pendetilan bagi setiap sesuatu tentang syariat. Syariat Musa lah. Syariat Musa. Wa amarallahu, dan Allah memerintahkan Musa an ya'khudha, agar mengambilnya dengan kuwatin, dengan penuh kekuatan. Ini nakirah ni. Guna nakirah ni untuk menunjukkan penuh kekuatan. Wa ya'mura, Allah memerintahkan Musa, ya'mura, memerintahkan. Allah perintahkan Musa agar memerintahkan, menyuruh qaumahu, kaumnya, agar ya'khudhu, agar berpegang, bi ahsaniha, berpegang ataupun mengambilnya dengan ahsaniha, dengan sebaik-baiknya. Bi ahsaniha, dengan sebaik-baik apa sini, ha sini, alwah tu lah kan. Oh, maknanya ambil yang terbaik, yang ha tu refer kepada alwah tu lah. Yang terbaik dalam alwah tu. Yang terbaik dalam alwah tu maknanya apa benda? Yang ada kisah-kisah yang terbaik. Kisah-kisah yang terbaik. Dan juga pengajaran-pengajaran yang terbaik. Seperti kisah-kisah keampunan, pertolongan, kesabaran, ataupun amalan-amalan untuk dapat pahala. Maksud dia berpegang dengan sebaik-baiknya lah. Tengok ayat ni bagus lagi. So nak kena tambah lah pula. Sebab kalau terjemahan secara langsung ni jadi tak masuk. Dan berpeganglah dengan sebaik-baiknya. Tu nya tu refer sebaik-baik. Takkan kita kata sebaik-baik kitab tu. Sepatutnya sebaik-baik bi ahsani ma yajiduna fiha. Ambil lah. Maknanya sebab kita baca Quran ke baca kitab suci, so bukannya kita semuanya kita nak amalkan kan. So kadang yang ni kena dengan kita. Esok kena yang benda lain pula kita baca. Ini kena dengan kita. Yang sebaik-baik yang kita jumpa tu. Yang bi ahsani ma yajiduna fiha. Apa-apa yang kamu jumpa semuanya baik dalam Quran. Tapi yang terbaik untuk kamu ialah diri kamu tu. Kadang kita ni terbaik untuk orang aja. Mudah sangat untuk orang lain. Tapi untuk orang kita sendiri, kita lupa kan. Sebab kita ghalib, kita panggil,
kita dikuasai sangat dengan kuasa dakwah tadi, dakwah. So dakwah menguasai sehingga dakwah kepada diri sendiri tu lupa. Ingat dakwah kepada orang aja. Walamma wasala Musa, dan apabila Musa sampai kepada ila sab'ina. So bila dia dah jumpa seorang-seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ambil Taurat seorang pula. So yang kaum dia duduk belakang kan ikut. So dia dulu yang jumpa, dia dulu yang peroleh itu, kemudian dia datang balik. So walamma wasala Musa ila sab'ina, bila Musa sampai semula kepada 70 orang lelaki yang terpilih itu, min qaumihi, di kalangan kaumnya, wa akhbarahum, dan dia menceritakan kepada mereka bi tentang ma, apa yang an'amallah, apa yang Allah beri nikmat alaihi kepadanya. So lamma tadi, bila Musa sampai kepada kaum dia tadi 70 orang tu, kemudian dia cerita-ceritakan, maka qalu, mereka pun jawab, mereka kata fi waqahatin, dengan kebiadaban, dengan biadab, dan dengan beraninya, wajasaratin. Depan Nabi ni sepatutnya janganlah terlalu berani kan cakap. Tak tentu hala. Bani Israel tak. Para sahabat lain tak berani nak cakap dengan Rasulullah, takut. Takut datangnya syariat ke apa ke. Kerana kita. Banyak soal tadi kerana kita. Bani Israel tak rasa takut pun. Waqahatin wa jasaratin. Apa yang mereka kata? Lan nu'minah. Kami sekali-kali tidak akan beriman. Kami sekali-kali tidak akan percaya. Apa yang kamu kata tu? Kamu kata jumpa dengan Tuhan gini kan? Tuhan, tunjuk sendiri, kami sendiri nak tengok. Hatta sehinggalah kami melihat Allah, narallaha jahratan. Ini muayyanatan. Secara jahrah artinya secara zahir. Boleh dilihat dengan mata kepala sendiri. Jahrah. Ghadiballah, murkalah Allah. Marah, ini murkalah Allah ala, ke atas hadhil waqaha. Waqaha, ke atas kebiadaban ini, dan wal jur'ati, dan keberanian yang tidak bertempat ini. Fa akhadhathumus sa'iqah, maka mereka disambar oleh as-sa'iqah. Disambar oleh pekikan yang kuat. Pekikan, petir, guruh yang kuat. Kilat pekikan petir yang maha kuat. So akhazah ni boleh bermakna disambar oleh. Wahum, dalam keadaan mereka yang zuruna, melihat sendiri. So petir tu mari, kilat tu mari, sambar mereka. Kalau kilat ni cahaya je kan? Bunyi tu yang menakutkan. So mereka juga lihat petir itu sendiri. Wahum yang zuruna. Wara'au, mereka melihat annahum, bahawa mereka la yatahammaluna, mereka tidak dapat menanggung. Tahammala yatahammalu. Hadhihi as-sa'iqata, pekikan ini, guruh ini, allati, yang khalaqaha Allahu, yang Allah telah ciptakannya. Fa kaifa yatahammaluna nur Allah? Lalu bagaimana yatahammaluna, mereka akan dapat menanggung cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a Musa rabbahu, dan Musa pun berdoa kepada Tuhannya. Wa qala Rabbi, sebab dah ada isyarat tu, seolah-olah macam Allah akan turunkan bala. Musa pun takut, awal-awal lagi kata, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta, kalau kamu ingin, ahlaktahu, kamu boleh binasakan mereka. If you want, kalau kamu mahu, kamu boleh musnahkan mereka. Ahlaktahu. Min qablu, sebelum ni lagi. Sebab sebelum ni banyak lagi derhaka-derhaka yang dilakukan oleh Bani Israel. So awal-awal lagi kalau kamu nak binasakan mereka, awal-awal lagi kamu boleh binasakan. Wa iya, dan juga aku. Sebab aku pun banyak buat kesilapan. Atuhlikuna, apakah
engkau tuhlikuna akan membinasakan kami. Bi dengan sebab ma apa yang dilakukan fa'ala kan? Apa yang as-sufaha, apa yang orang-orang yang bodoh fa'ala telah lakukan minna di kalangan kami. So kamu nak ambil kira ke puak-puak bodoh ni, dia kata. Puak-puak bodoh ni, orang bodoh ni, kamu nak ambil kira dia. Kerana kebodohan mereka tu kamu nak azab mereka. Lalu Allah pun wa ajaballahu, Allah pun menjawab. Artinya Allah memperkenankan doa Musa tadi. Wa ba'asahum, lalu Allah bangkitkan mereka. Kan mereka kena petir tu mati. Fa ba'asa Allah, lalu Allah pun bangkit semula mereka. Min ba'di, min tak perlu terjemah, min ba'di terus selepas mautihim, kematian mereka. Tu pun la'allahum, mudah-mudahan mereka, harap-harapnya mereka akan yashkuruna, bersyukur, berterima kasih, taat semula kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.